Hari ini kita akan menceritakan tentang intervensi-intervensi yang terdapat untuk mencegah ataupun melambatkan proses penyakit Alzheimer ataupun kemerosotan ingatan. Apa itu intervensi? Intervensi adalah intervene. Kita menghalang ataupun kita mengganggu terhadap penyakit tersebut. So sebelum kita masuk kepada intervensi, kita nak cerita sedikit tentang jenis-jenis ubat yang terdapat bagi mengawal ataupun mengubati Alzheimer. Kebiasaannya di hospital, doktor akan memberi ubat ataupun drugs kepada pesakit untuk mengawal proses penuaan ataupun proses kemunduran dari segi sel-sel otak dia. Tetapi menggunakan ubat ni dia akan mendatangkan side effect. Kadang-kadang orang tu dia akan overdose. Kita tak tahu kan dia makan berapa banyak. Dia tak ingat. Orang tua tu dia kata, saya dah makan ke tak lagi? Saya makan lagi. Jadi overdose. So selain daripada cara menggunakan ubat, kita ada jenis-jenis intervensi yang tidak menggunakan ubat. Terdapat 4 jenis intervensi utama yang selalunya digunakan dalam mengubati ataupun mengawal Alzheimer. Yang pertama, reminiscence terapi. Terapi ni dia menggunakan gambar-gambar lama ataupun video-video lama ataupun orang-orang yang dia kenal tu supaya pesakit dia akan ingat balik ataupun reminiscing benda-benda yang dah pernah terjadi sebelum ni, ataupun dia tengok gambar, ni gambar kawan saya dulu, ataupun dia tengok video, tu video kahwin saya, ataupun dia jumpa kawan lama, kawan sekolah rendah dulu mungkin. So ini adalah reminiscence terapi. Yang kedua, validation terapi. So, validation maksudnya kita mengakui ataupun mengakur. So, terapi ini adalah membantu pesakit tu untuk mengenali diri dia lebih lagi. Yang kedua, validation terapi. So, validation maksudnya mengakui ataupun mengenali ataupun validasi. Terapi ini dia membantu pesakit untuk mengenali diri dia lebih lagi. Contohnya, pesakit tu tahu yang dia mempunyai penyakit Alzheimer ataupun hilang ingatan, dan benda ni dia akan membantu pesakit tu untuk menerima situasi dia secara positif, dan terapi ini dia akan membantu pesakit supaya menghadapi situasi dia secara positif. Yang ketiga, reality oriented terapi. So, reality oriented maksud dia dengan secara reality apa yang terjadi di sekeliling dia. Selalunya terapi ni dia akan dilangsungkan ataupun dijalankan secara berkumpulan, dan dia ada facilitator yang akan guide diorang kumpulan tersebut. Dalam kumpulan tersebut, pelbagai aktiviti akan dijalankan, contohnya main permainan kad ataupun membaca kalender untuk mengetahui hari ni hari bila, dan juga untuk mengingati hari-hari yang penting, contohnya hari jadi dia ataupun hari kahwin, tarikh ulang tahun perkahwinannya, ataupun teka-teki, dan banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan dalam kumpulan berfokus tersebut. So, aktiviti ni akan dijalankan selama 30 minit setiap hari. Kalau boleh, dia nak setiap kumpulan tu mempunyai orang yang sama supaya dia orang boleh berkomunikasi antara satu sama lain. So, terapi ni dia akan membantu pesakit tu untuk merasakan diri dia masih berada dalam realiti pada lokasi dan juga masa tersebut. Dan yang keempat, cognitive stimulation terapi. Cognitive stimulation, cognitive stimulation, merangsang. Benda ni macam mana dia rangsang? Dia boleh menggunakan teknologi, dia boleh menggunakan sentuhan ataupun pandangan ataupun hidu. Dari deria hidu pun dia boleh sebenarnya membantu dalam merangsang kognitif pesakit. Dalam keempat-empat jenis terapi ni, terapi yang keempat lah yang saya rasa paling menarik, cognitive stimulation terapi, sebab dia boleh menggunakan teknologi pada masa kini. Contohnya kita ada tablet, kita ada konsol game, tahu kan, yang PS5 ke ataupun Nintendo tu, yang orang pegang, lepas tu dia boleh main game lukis ke, main drum ke. Sebenarnya semua game-game ni dia boleh membantu dalam merangsang kognitif pesakit Alzheimer. Antara jenis-jenis permainan yang ada sekarang dekat pasaran ni kan, ADL adalah jenis permainan yang paling mendatangkan kesan. ADL tu apa? ADL tu Activity Daily Life. So contoh, dia ada satu game yang kita boleh belajar masak-masak. Dia boleh potong sayur, lepas tu dia boleh masak, tuang minyak, pecahkan telur dan sebagainya. Game ni dia boleh membantu pesakit untuk mengingat balik setiap satu benda yang dia dah pernah lakukan pada kehidupan lama dia kan. Contoh, dia duduk kat rumah dulu, dia masak selalu.
Tiba-tiba bila dia tua, dia menghidapi penyakit Alzheimer dan dia lupa benda-benda ni. So daripada menggunakan permainan ini, dia boleh membantu dia untuk mengingat balik, merangsang dia balik. Memang ada banyak intervensi atau psikoterapi yang boleh digunakan untuk mencegah ataupun melambatkan Alzheimer. Tapi yang pentingnya kita kena awal. Kita dah nampak ada simptom dah. So kita buat benda tu awal-awal. Kita cegah awal. Kalau boleh, kita nak benda tu betul-betul kena pada pesakit tersebut. Which means we said it is tailored to the patient. So, kalau contohlah pesakit tu dia ada masalah dari segi ingatan. So kita kuatkan dari segi ingatan dia. Kalau pesakit tu ada masalah dari segi cognitive movement, physical movement, so kita bagi dia main jenis exergame yang ada konsol, yang boleh gerak-gerak tangan dia supaya dia aktif balik bahagian sel benda yang mengkontrol physical activity dia. Dan apa yang penting, dia mesti berterusan sebab dia tak boleh memulihkan keadaan tu kepada sedia kala. So dia kena berterusan supaya benda tu dia boleh melambatkan proses Alzheimer tersebut.